acuan saya. Yang pertama sekali, klinik umrah wajib sebelum ke umrah. Klinik umrah wajib sebelum ke umrah. Sebab apa? Ini adalah tanggungjawab travel. Yang travel nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala dekat akhirat nanti. Bukan sekadar menganjur, tapi kami menyediakan platform ilmu. Kami sediakan platform ilmu untuk bakal-bakal tetamu Allah mendalami ilmu sebelum beramal ibadat. Kerana Nabi kata beribadat tanpa ilmu seolah-olah debu berterbangan. Debu yang berterbangan, tidak ada apa-apa, kosong. Kita penat beribadat, kita penat buat ni, kita buat ni, rupa-rupanya kosong. Kerana apa? Kerana tanpa ilmu. Sebab ilmu ini fardu. Nabi kata talabal ilmu faridatun ala kulli muslimin muslimat. Menuntut ilmu itu adalah fardu kepada seluruh muslimin dan muslimat, iaitu Islam lelaki dan Islam perempuan wajib. Apabila diwajibkan sekiranya tidak menuntut ilmu, maka ada dosa tidak menuntut ilmu. Dekat situ. Jadi hari ini Darul Muttaqin Travel terpanggil, niat asal Darul Muttaqin Travel untuk memberi ilmu sebelum berangkat ke umrah dan haji. Dan inilah yang kami lakukan, yang kami laksanakan insya-Allah selama 10 siri bersama Darul Muttaqin Travel. Hari ini adalah siri yang pertama. Walaupun dah pernah menghadir ke pejabat Darul Muttaqin di Jalan Sejahtera, Jalan Temenggung, pernah hadir. Itu dah siri yang kelima, ada yang siri ke-6 dah hadir, ada siri yang lalu dah hadir sampai praktikal dah hadir. Tapi ini adalah siri rasmi untuk grup umrah pada bulan 12, grup daripada Kundang Hulu, daripada Kundang Hulu. Inilah siri yang pertama. Saya harap dan saya seru semua sekali, khususnya bakal tetamu Allah, datanglah, tak rugi, duduk tak lama pun, hanya 1.5 jam sahaja. 1.5 jam lagi kita buka untuk persoalan, untuk pertanyaan, insya-Allah. Apa yang mampu kami jawab, yang tak mampu kami jawab, kami akan tangguhkan pada minggu hadapan untuk kami jawab, untuk kami beri penjelasan, sebab kami akan rujuk kepada mereka yang lebih arif, insya-Allah. Dan hari ini kalau Google pun banyak juga yang mencemuh. Banyak yang mencemuh. Ada yang tulis ustaz penipu. Tak apalah, serah je pada Allah. Saya mengadu perkara ini pada Tuan Guru. Tuan Guru siapa? Tadilah Tuan Guru Ustaz Hasbullah. Apa jawabnya? Alhamdulillah. Itu jawabnya. Saya garuk kepala. Kenapa ustaz cakap macam ni? Saya sakit sekarang ni, kena fitnah. Ustaz kata Alhamdulillah, kenapa? Dia kata, anta tak ada tauhid ke? Anta tak sedar ke dia sedang memberi sesuatu pada anta? Dia cakap macam tu. Rupa-rupanya satu perkara sebelum saya pergi lebih jauh, jangan cerita keburukan orang, jangan fitnah orang. Kerana apa? Muflis di akhirat. Sebab hari ini di dunia kita membuka aib orang, kita memfitnah orang. Kita beribadat hari ini, kita curahkan kepada orang yang kita fitnah, orang yang kita buka aib. Kita hasbunallah wa ni'mal wakil. InsyaAllah kita ambil sirah Nabi, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Allah Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, nak tak aku lingkupkan api ni supaya habis kaum Namrud. Nak bantu tu. Cukup Nabi Allah Ibrahim kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Nabi SAW didatangi malaikat Jibril. Menangis malaikat Jibril melihat Nabi SAW dibaling batu oleh pemuda Taif. Berdarah Nabi sampai bertakung di sepatu Nabi dengan darah-darah yang mengalir. Datang malaikat Jibril menangis bertemu dengan Nabi, nak lingkupkan kedua gunung supaya habis kaum pemuda-pemuda Taif ini. Nabi jawab, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Dan hari ini juga kita, saya dan kita semua, cukuplah amalkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Amalkanlah, insya-Allah. Mudah-mudahan itulah keberkatan, itulah sebenar-benarnya akidah yang kita pegang. Daripada kita hidup sampai kita mati, tidak ada perkara lain, tidak ada sesuatu pun yang kita bergantung kecuali kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah. Selamat datang para tetamu Allah. Sama-sama kita labbaik Allahumma labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Datangkan semangat lagi. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu ikrar kita. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah menyahut seruanmu. Aku datang ya Allah menyahut seruanmu. Segala kepujian innal hamda wan ni'mata, segala nikmat, laka wal mulk, segala pemerintahan, segala pentadbiran, la syarika lak. Itu ikrar kita, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Bila sebelum kita pergi kita dah tidak ada sekutu. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu makhluk. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu niat dalam ibadat. Walaupun nampak ibadat, tapi jaga akidah kita, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi dekat sini tuan-tuan yang dirahmati, tiga perkara, tiga masa Allah memanggil kita. Tiga masa Allah memanggil kita sebelum kita dipanggil kali kedua. Kita dah dipanggil kali pertama. Bila kita dipanggil kali pertama? Setiap hari. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah sembahyang, marilah berjaya. Allah panggil melalui muazzin. Semua sekali, sama ada engkau Melayu, sama ada engkau India, sama ada engkau Cina, sama ada engkau orang putih, Allah panggil semuanya. Sama ada engkau beriman, sama ada engkau tidak beriman, Allah panggil semuanya. Sama ada engkau Islam atau engkau kafir, Allah panggil semuanya. Kerana apa? Wa ma khalaqtal jinna wal insan illa liya'budun. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadat kepada aku. Tak ada benda lain kita sebenarnya. Jadi mereka kufur, Allah tetap panggil, tapi tak dah datang. Yang kufur tak datang, yang Islam juga tak datang. Ramai yang Islam tak datang. Dalilnya hari ini dekat masjid, sayang sekali, besar masjid, dihias cantik-cantik, lampunya ribuan ringgit. Lampu saja ribuan ringgit. Kapet tenggelam kaki dengan airconnya, tapi tak ramai. Di mana yang lebih ramai? Di kedai-kedai kopi yang panas, di padang-padang bola, di gelanggang-gelanggang, di lapangan-lapangan, lebih ramai daripada dalam masjid. Sedangkan kalau nak selamat, masuklah masjid. Sebab masjid itu adalah taman-taman syurga. Kalau tak cari dekat dunia, macam mana kita nak cari dekat akhirat nanti? Dekat dunia kita nak cari, dekat situ. Itu panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua, Allah tak panggil semua, Allah pilih. Allah pilih. Siapa yang Allah pilih? Kita sekarang, insya-Allah bakal dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang ya Allah, sahut seruanmu. Allah yang menyeru. Bukan kekayaan kita, bukan harta benda kita, bukan duit kita, bukan Ustaz Saleh, bukan Ustaz Ismail, bukan Haji Refa, dan bukan saya yang memanggil. Allah yang menjemput. Sebab apa? Tuan-tuan di hadapan saya ini adalah Duyufur Rahman, bakal tetamu Allah. Bukan tetamu saya. Saya hari ini, kami di depan ini adalah pengkhidmat. Kami adalah khadam kepada tetamu-tetamu Allah. Nak menyempurnakan, nak melunaskan, nak menselesakan tuan-tuan dalam ibadat. InsyaAllah kami adalah sebagai pemegang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing. Tetapi panggilan kedua ini Allah pilih. Sebelum panggilan yang ketiga, iaitu
mati. Allah panggil semua sekali. Kali pertama Allah panggil semua sekali, kali kedua Allah pilih, kali ketiga semua sekali lagi. Tetapi berbeza panggilan pertama dan ketiga. Sebab panggilan pertama yang memanggil adalah Bilal, tetapi panggilan ketiga yang memanggil adalah Malikul Maut. Dia tak peduli lagi dah engkau pegang pedang, engkau sedang bertinju, engkau duduk di mana saja, engkau pegang bom sekalipun dia tetap panggil. Tidak gentar kerana dia taat pada perintah Allah. Cukup masa, tidak lari, tidak hilang seminit atau sesaat, tidak lebih atau tidak kurang, walaupun sesaat tetap dipanggil, dijemput. Tapi sebelum dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dekat sinilah saya nak mengajak khususnya jemaah-jemaah yang bakal terbang dengan Darul Muttaqin Travel, supaya diberi kesempatan, sebab di sana nanti ganjaran sangat besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di sana nanti kita menggandakan usia dalam ibadat. Saya ulang lagi sekali, kita menggandakan usia dalam ibadat. Satu hari kita beribadat dalam Masjidil Haram, Allah memberikan kita kurniaan usia digandakan selama 270 tahun, seolah-olah beribadat dekat tanah air. Satu kali beribadat digandakan dengan 100,000. Dan setiap hari Allah memberikan ganjaran, tidak akan masuk Masjidil Haram tanpa rahmat dan tidak akan keluar tanpa maghfirah. Itu janji Allah. Masuk penuh dengan rahmat, keluar penuh dengan pengampunan. Setiap hari Allah turunkan 120 rahmat dalam Masjidil Haram. Ini mukaddimah. 120 rahmat dalam Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram, ingatlah, dalam Masjidil Haram Allah turunkan 120 rahmat. Jadi jangan ada sewenang-wenangnya yang sampai ke tanah suci Mekah. Agak keras saya nak warning kepada mereka ini, agak keras. Dengan sekangkang kera lagi, jangan malas nak pergi masjid. Banyak solat dalam hotel, hanya sekangkang kera sahaja lagi, kenapa malas nak pergi masjid? Daripada jauh 7,000 km tu boleh berjalan, naik pesawat pergi ke airport, daripada airport sampai ke airport sana naik bas, sampai dekat sana hanya sekangkang kera saja lagi, kenapa malas nak pergi solat dalam masjid? Sedangkan Allah kata, aku turunkan dalam Masjidil Haram 120 rahmat satu hari, setiap hari aku turunkan 20 rahmat kepada orang yang hanya memandang Kaabah. Tengok masuk masjid, nampak Kaabah. Di hotel nampak Kaabah tak? Nampak, siapa kata tak nampak dekat TV? Tapi dekat TV, kalau nak tengok Kaabah dekat TV, tak payah buang duit 8,000 lebih. Tak payah buang duit. Duduk je sini, buka TV, channel Hijrah, channel apa-apa, nampak Kaabah. Tak nak tengok TV, tengok sejadah, nampak Kaabah dah sekarang. Buka YouTube, nampak Kaabah, tak payah pergi. Kalau sekadar-kadar nak tengok Kaabah depan TV. Dalam bilik hotel dekat sana terus 24 jam, buka TV dia terus live. Tengok Kaabah. Bukan Kaabah tu yang kita dia dijanjikan 20 rahmat. Kaabah yang berada dalam Masjidil Haram. Maka masuklah masjid, sampai-sampai terus tengok Kaabah, dah berdoa 20 rahmat. Bangun solat sunat 40 rahmat. Pergi tawaf 60 rahmat. 120 rahmat satu hari Allah turunkan. Kalau tak nak ambil yang ni, saya rasa rugi yang teramat rugi. Lebih rugi daripada orang yang Allah tak panggil ke sana. Orang yang tak panggil ke sana tak rugi pun 8,000, 9,000. Tak buang duit 8,000, 9,000. Tapi kita dah buang duit 8,000, 9,000 sampai dekat sana goyang kaki tengok TV, sembahyang dekat hotel. Makna malang yang semalang-malangnya. Malang yang semalang-malangnya, inilah orangnya. Jadi kita dekat situ, kita tak nak jadi orang yang malang dan rugi serugi-ruginya. Jadi kita pergilah ke masjid. Perbanyakkan berada di masjid, jangan perbanyakkan ada di hotel. Perbanyakkan tawaf di Baitullah, jangan banyak tawaf kedai. Faham? Jangan banyak tawaf kedai. Balik semua beg beranak. Kenapa? Sikit beli, beranak begnya. Jadi banyak pakaian, banyak shopping daripada shopping pahala. Ada 2 tempat kita shopping dekat sana. Dan dekat sana ada bank. Banyakkan simpan dekat bank Allah. Jangan banyak memboros. Banyakkan bawa balik amal jariah. Jangan bawa balik benda-benda yang
tak berfaedah, tak bermanfaat. Banyak perkara yang kita bawa dekat ni tidak bermanfaat. InsyaAllah dalam akidah, dalam tasawuf, dalam fadilat, dalam kaifiat nanti akan dihuraikan satu-satu persatu. Ini adalah pengenalan mukaddimahnya. Supaya, apa saya sebut macam ni? Supaya tuan-tuan sedia. Tuan-tuan tak lalai. Aku nak ambil ilmu sepenuhnya. Sebab apa? Dekat sana kita nak menunaikan, kita nak melaksanakan dengan maksima yang mungkin. Seperti mana bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan bukan bulan ibadat. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Bulan Ramadan bukan bulan ibadat. Setuju tak? Sudah. Kenapa tak setuju? Habis bukan bulan ibadat, bulan apa? Bulan Ramadan adalah bulan menambahkan ibadat, bukan bulan ibadat. Kalau bulan Ramadan bulan ibadat, 11 bulan yang lain tak ada ibadat kita. Jadi bulan-bulan yang lain bulan ibadat, bulan Ramadan bulan kita menambahkan ibadat. Itu. Jadi dekat sini kita beribadat, sampai dekat sana kita tambahkan ibadat. Jelas? Takkan hari ni kita pergi Assalamualaikum warahmatullahi terus bangun, dekat sana Assalamualaikum warahmatullahi terus bangun juga. Sekurang-kurangnya kita ada ba'diyah dan sekurangnya kita ada qabliyah. Kita pergi sekurang-kurangnya kita wujudkan dua perkara asas, iaitu qabliyah dan ba'diyah. Kita jangan ketinggalan. Pada setiap waktu selama 11 hari kita berada di dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Itu saja tekad dah cukup dah. Sebab dekat sini kadang-kadang kita pergi banyaknya masbuk. Banyaknya masbuk. Imam bagi salam saja tak ada astagfirullah terus bangun. Kita tak nak macam tu. Orang yang sama. Dan kita tak nak sebelum pergi di sini kita ada tahu pengetahuan kita saja sampai 3 saja. 1, 2, 3 habis. Okey, 1, 2, 3 habis. 1, 2, 3 habis. Kita nak 1, 2, 3 sampai 100, sampai berjuta. Kita akan duduk dekat situ iktikaf. Kita akan duduk situ. Apa saja sunat-sunat yang Allah berikan, yang Nabi suruh, yang Nabi perintahkan kita buat. Tak tinggal. Walaupun solat-solat yang kecil-kecil kita tak tinggal. Itu yang kita nak dekat sana. Jadi kalau nak itu, kena hadir keseluruhan siri yang kita anjurkan. Sebab apa? Kita nak beri ilmu. Kita tak nafikan dekat depan sini ada yang lebih fasih, ada yang lebih faham, ada yang lebih mahir daripada kami. Tetapi kita nak kongsi dan kita nak memperjelaskan dan memperingati kita mana-mana yang kita lupa. Sebab apa? Amalan umrah dan haji ini bukan satu perkara yang rutin yang kita buat hari-hari, tak. Setahun sekali. Siapa yang kali pertama angkat tangan? Kali pertama nak pergi ni angkat tangan. Jangan aku angkat tangan. Maka kali pertama dah berapa tahun sekarang? Abang dah berapa tahun? 60. Maka 60 tahun baru nak lakukan satu kali. Hari-hari kita solat, daripada balir dulu hari-hari kita solat, banyak yang kita lalai, banyak yang kita leka sebenarnya dalam solat. Tetapi bayangkanlah hari ini dah 60 tahun usia kita. Memori daripada besar sampai kecil. Agak-agak memori ada berapa gig lagi? Mak Haji ada berapa gig lagi, Mak Haji memori? Yang paling muda dekat sini berapa tahun? Berapa gig lagi ada? Masa itulah nak menghafal, masa itulah nak ingat, masa lu tak ni. Mudah saja. Jadi kita datang kat sini hari ini, kita nak bagi teknik-teknik cara mudah saja. Tak perlu lagi nak bawa Facebook, nak bawa buku, nak bawa kitab. Asal nak belajar, nak beramal je bawa kitab. Asal nak ni tak. Kita nak bawa badan dan hati yang ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kaedah kita nak mewujudkan klinik ni. Cara yang sangat mudah. Tanpa sebab kita antara kita dan Allah tidak ada hijab. Itu yang kita nak beri. Antara kita dengan Allah tidak ada hijab. Antara rajin dan malas supaya kita rajin. Buang malas tadi untuk apa? Untuk ibadat. Inilah yang kita wujudkan klinik umrah. Alhamdulillah kita terus pergi kepada kita punya pengertian. Pengertian kita, wa atimmul hajju wal umrata lillah. Ini perintah Allah. Ini ayat Quran, wa atimmul hajju wal umrata lillah. Mana dekat sini tunaikanlah haji dan umrah. Haji dan umrah kedua-duanya wajib. Kedua-duanya wajib. Pada siapa? Pada yang mukallaf. Yang mukallaf, yang mampu. Mana rukun yang kelima tu adalah siapa yang mampu. Mampu daripada keuangan, kesihatan, ada kota. Kalau haji ada kota sekarang ni. Kalau umrah tak ada kota.
Umrah tak ada kota. Kotanya antara kedekut dengan bakhil. Betul, 8,000 ni nak bayar dapat tak? Nampak tak apa-apa? 8,000 tu nampak tak apa-apa? Bayar 8,500 dekat Darul Muttaqin Travel tak nampak apa-apa. Dapatnya kena bayar lagi pasport, kena bayar lagi kad suntikan, macam-macam kena buat lagi, kena beli baju baru macam-macam. Tapi bayangkanlah 8,000 tu kalau kita beli sport rim. Hari-hari kita tengok, wow, kawan kata, wow, cantik sport rim kau, berkilau apa semua sekali. Warning, rumah nampak, hari-hari balik nampak, wow, cantik. Tetapi sayangnya kalau mati tak bawa. Tapi yang ni kita tak nampak, mati kita itu beza dia. Kalau kita buat benda yang besar, benda yang nampak, mati tak bawa. Tapi kalau kita bawa yang ni, kita beli yang ni, mati kita bawa. Dekat situ, wow, banyaknya rugi. Kalau aku tahu dulu, aku akan pergi tiap bulan. Sebab cukup nak pergi tiap bulan. Gaji aku 15,000 sebulan. Pakej umrah baru 8,000. Aku makan suami isteri baru 1,500, 2,000 je sebulan. Rumah dah tak bayar-bayar, kereta dah habis beli cash. Gaji aku 10,000 sebulan. Suami isteri 10,000 sebulan. Boleh pergi setiap bulan pergi umrah. Setiap bulan pergi umrah. Oh, tak nak, penat dah pergi umrah. Tak apa, cari mana-mana fakir miskin, bagi dia pergi umrah. Itu yang Allah tarikkan dia punya bakhil. Allah lah tanamkan dia punya iman. Kita nak jadi macam tu. Nak tak jadi macam tu? Siapa tak ada duit dalam bank kat tangan, saya nak bagi. Bohong kalau tak ada duit sekarang ni. Bohong tak ada pendapatan sekarang ni. Anak boleh bagi 1,000 sebulan. Betul. Anak boleh bagi 500 sebulan. Anak 5. Seorang 1,000 je sebulan. Tak payah seorang 1,000, seorang 200 je sebulan. Sebulan berapa ribu? 1,000 sebulan dah simpan. Anak bagi seorang 200. Setahun dah dapat berapa ribu? 24,000. Boleh pergi umrah dah. Pergi setiap tahun nak pergi umrah. Nak? Okey, abah tak nak benda lain. Makan dah cukup. Bagi je. Tabungkan abah nak pergi umrah setiap tahun. Itu saja. Ini usaha. Usaha. Nak pergi dengan siapa? Pergilah dengan siapa-siapa yang nak pergi. Hari ni pergi dengan travel ni, esok pergi travel ni, lusa pergi, tahun depan pergi travel ni, bulan depan pergi travel ni, pergilah. Janji yang pantelamatnya sampai dekat sana. Sebab dekat sinilah satu-satunya yang ada sekarang ni kita nak gandakan usia dalam ibadat. Wajib. Kalau tak mampu, tak wajib. Kalau mampu, wajib. Mampu siapa yang tahu? Dekat sini. Ni saya nak buka. Boleh bagi tahu pada semua.